Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam program Borak Kopi di KK Kuantan atau College Community Kuantan, yang mana pada hari ini kami bawakan lagi seorang ketua program, iaitu ketua program daripada program Teknologi Seni Bina, iaitu Puan Azharina. Assalamualaikum Puan. Salam. Apa khabar Puan? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Jadi baik Puan, boleh tak perkenalkan nama, lepas tu asal, lahir di mana, lepas tu dari segi latar pendidikan secara ringkas. Okey. Nama saya Azharina binti Azman. Okey, saya berasal daripada Kuantan, Pahang juga. Oh, memang orang Pahang kan? Memang orang Pahang lah. Tapi tak gertilah cakap Pahang. Okey, taraf pendidikan saya bersekolah di Kuantan. Okey, sekolah rendah saya di Sekolah Rendah Kebangsaan Asunta Konvent Kuantan di Aluaka. Sekolah Asunta. Itu menyambung tingkatan 1 sehingga tingkatan 3 di Sekolah Smart, Sekolah Menengah Abdurrahman Talib, Kuantan, dan meneruskan pengajian di MRSM Kuala Berang, Terengganu, tingkatan 4 dan 5. Seterusnya selepas tingkatan 5 saya menyambung pengajian di UTM Skudai dalam bidang Ijazah Sarjana Muda Seni Bina. Masa itu dipanggil integrasi seni bina sebabnya dia diploma terus sambung ijazah. Okey, macam fast track lah. Fast track. So diploma dengan ijazah, maknanya saya dapat dua-dua lah, diploma seni bina dan ijazah sarjana muda seni bina. Berapa tahun tu tempoh? 6 tahun. 6 tahun. 3 tahun diploma, 3 tahun ijazah sarjana muda seni bina. Selepas tu saya bekerja dan menyambung diploma pendidikan di UPSI dalam teknikal. Bekerja sebagai apa tu? Boleh kongsi? Bekerja masa saya memang fresh grad daripada lepas UTM tu, lepas belajar tu terus bekerja sebagai pensyarah di College Community Kuantan. Maknanya memang College Community Kuantan ni first tempat saya posting dan sehingga sekarang lah. Okey, menarik. Jadi baik, itu sedikit perkongsian latar belakang kita punya ketua program Teknologi Seni Bina. Okey, baik, Puan Azharina. Jadi macam mana, kita dah tahu tadi Puan Azharina bermula dengan daripada fresh grad memang terus masuk. Boleh tak kongsi sikit cabaran-cabaran masa awal mula-mula berada masuk sebagai pensyarah kan? So daripada fresh grad lagi kan, terus jadi pensyarah. Jadi mungkin boleh kongsi sikit, kata mungkin ada pengalaman manis ke, pengalaman pahit ke kalau ada. Okey, bermula dari tahun 2006 saya mula kerja. Saya grad 2005. Okey, 2006 tu saya mula-mula saya mohon, sebab zaman masa saya mohon dulu kita tak ada macam sekarang ni SPP yang Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan. So masa tu saya kebetulan dapat kawan kepada, sebab ayah saya pun pensyarah Polisas masa tu. So pemangku pengetua yang ada di College Community Kuantan, Haji Fadilah, dia tu kira kawan pada ayah lah. Dia yang bagi tahu dekat ayah, dia cakap okey, kat College Community Kuantan kita ada kekosongan untuk pensyarah, dia panggil crash program. Crash program untuk seni bina. Jadi dia kata hantar je resume dengan kita punya CV semua tu, mohon dekat college. So saya hantar direct sahaja ke college, dapat interview di Polisas. Dalam masa beberapa bulan selepas tu terus dipanggil untuk berkhidmat sebagai pensyarah lah di College Community. Tak lama lah, maknanya dalam tak sampai setahun lah proses tu, sebab memang crash program memang memerlukan pensyarah masa tu, untuk pensyarah seni bina. Memang tak dijangka pun sebenarnya untuk bidang pensyarah ni, tapi kira rezeki dekat sini. So Alhamdulillah sehingga kini memang masih berada di sinilah. Alhamdulillah. 16 Jadi tahun selama 16 tahun Puan Jadi boleh, lepas tu mungkin ada lagi pengalaman-pengalaman yang Puan rasa yang nak kongsi dengan kita? Dalam masa 16 tahun saya bermula dengan pensyarah biasalah, selama 16 tahun. Kemudian pengalaman-pengalaman yang saya tempuh dekat sini seperti saya pernah jadi penggubal kurikulum untuk STS seluruh Malaysia pada tahun 2012. Maknanya selepas pada sijil modul kebangsaan, saya take over untuk
gubal kurikulum untuk SKK. Bermula SKK yang kita guna sekarang ni, sijil college community yang kita guna sekarang ni, pada tahun 2012. Maksudnya Puan antara penggubal? Antara penggubal yang terawal untuk SKK, sijil SKK pada tahun 2012. Lepas tu saya juga pernah jadi pegawai peperiksaan pun dekat Kolej Komuniti Kuantan pada tahun 2014. Selepas pada pegawai peperiksaan, saya masuk semula ke unit program teknologi seni bina sebagai TKP. Dan sehingga kini menjadi ketua program dalam 3 tahun lah, bermula 2019 sehingga kini. Jadi bukan calang-calang orang kata pengalaman Puan Azharina kita. Jadi saya pun tak tahu, ni first time saya baru tahu. Saya sekarang ni berbual dengan penggubal sijil KK Kolej Komuniti bekas lah. Bekas pengalaman tu. Jadi pengalaman. adik-adik yang ada kat luar sana, jangan ingat pesyarah-pesyarah yang ada kat sini ni yang biasa-biasa je. Ni semua berpengalaman. Jadi jangan takut untuk bersama dengan Kolej Komuniti Kuantan. Jadi Puan Azharina, kita tadi bercerita mengenai program teknologi seni bina. Jadi boleh tak Puan Azharina kongsikan sikit, mungkin ada student-student ataupun pelajar-pelajar yang lepasan SPM yang berminat untuk masuk, tapi dia kata dia tengok program teknologi seni bina ni belajar apa? Kan? Jadi buat apa? Boleh mungkin Puan Azharina berkongsi sedikit. Okey, untuk program teknologi seni bina, dalam kolej komuniti di Malaysia seluruhnya ada 12 kolej komuniti yang menawarkan program kolej teknologi seni bina. So Kolej Komuniti Kuantan adalah salah satu daripadanya dan kita adalah kolej rintis. Maknanya antara kolej yang terawal yang menawarkan program teknologi seni bina. Okey. Apa yang kita tawarkan untuk program teknologi seni bina ni lebih kepada kemahiran sebenarnya. Dan kita mengajar bukan saja dari segi manual seni bina, lukisan tangan, kita ajar juga menggunakan AutoCAD, SketchUp, tools-tools yang menggunakan perisian mengikut yang terkini lah. Yang apa yang dikehendaki oleh industri pada masa kini. Jadi bukan masuk, kalau contohlah ada kata saya minat bidang-bidang ni tapi saya tak pandai melukis, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Maksudnya akan diajar? Kita akan ajar sebab kita dalam bidang seni bina sendiri, apa yang kita sampaikan kepada pelajar tu kita ajar step by step sebab kita ni bahagian kemahiran dan kita di peringkat sijil. Jadi bukan kita terus pada advance, memang kita ajar dia start daripada basic. Start daripada asas. Jadi pelajar-pelajar yang baru rasa macam takut-takut, kan nak cuba, boleh cuba sebenarnya, tak ada masalah pun. Sebabnya benda ni bukan, taklah kata susah. Kan. Maksudnya walaupun tak ada basic, mungkin kan dekat sekolah saya tak pernah lah melukis ni tapi saya minat. Jadi maksudnya jangan bimbang, dekat sini kita ada pesyarah-pesyarah yang memang berpengalaman, boleh ajar. Maksudnya daripada basic, walaupun daripada yang tak tahu, kita boleh ajar. Lepas tu boleh tak Puan Azharina kongsikan sikit, maksudnya peluang-peluang kerjaya. Maksudnya kalau contoh diorang ambil sijil dekat sini, lepas tu apa peluang kerjaya yang sesuai dengan program teknologi seni bina ni? Okey, untuk program teknologi seni bina, sebab kita di sini menawarkan sijil teknologi seni bina. Jadi sijil teknologi seni bina ni mengeluarkan pelukis-pelukis pelan seni bina. So kita, pelajar-pelajar kita kalau keluar kerja dia akan melukis pelan lah, pelukis pelan seni bina. Okey, selain daripada tu, kalau untuk dalam kerajaan pun kita akan lahirkan jurutera ataupun pegawai pembantu seni bina kita panggil. So selain daripada tu, kalau tengok kita di semester 3 kita ada satu program, ada satu kursus yang kita ajar iaitu BIM seni bina. Untuk melahirkan BIM modeler, kita panggil BIM modeler lah. Sekarang ni BIM modeler ni di luar sana memang sangat demand. Apa tu? Boleh kongsikan sikit? BIM modeler ni Building Information Modelling lah. Dia menggunakan tools macam yang kita guna di Kolej Komuniti Kuantan ni, kita gunakan Revit Architecture. So kalau dekat luar
luar sana, kalau untuk pelajar-pelajar kalau nak belajar sendiri kat luar sana beribu-ribu lah dia punya kos dia. Jadi dekat sini Dekat Kolej Komuniti Kuantan ni kita ajar memang ada dalam silibus kita. okey. Memang ada subjek kita khas untuk BIM modeler ni, untuk BIM seni bina. Jadi memang kita ajar pelajar-pelajar ni macam mana untuk menggunakan tools Revit Architecture supaya mereka boleh keluar dan bekerja sebagai BIM modeler. Maksudnya keluar tu memang orang kata dah ada knowledge untuk orang Dah kata ada yang knowledge sesuai dan dengan skill industri, dengan skill kemahiran. Jadi rugilah kalau siapa yang di luar sana yang kata tak berani lagi. Takut-takut ni program sijil kan. Jadi boleh gimana sijil ni, boleh buat apa. Jadi hari ni kita bawakan ketua program untuk jelaskan sendiri. Okey, apa peluang-peluang kerjaya, apa yang boleh dicapai. Dan satu lagi Puan Zarina, maksudnya kalau contoh ada yang berminat dengan program sijil dan dia berminat juga untuk dia tak nak kerja, dia nak sambung di peringkat yang lebih tinggi. Ada tak laluan dia? Okey, untuk kolej komuniti laluan kita yang paling hampir dengan kita adalah politeknik lah. Dan kita punya kolej komuniti juga menawarkan diploma teknologi seni bina. Ada 2 kolej yang menawarkan diploma teknologi seni bina, iaitu kolej komuniti Sabak Bernam dan kolej komuniti Kuching. Okey. So selain daripada itu adalah politeknik lah, politeknik yang menawarkan diploma seni bina. So daripada biasanya pernah student kita memang daripada diploma seni bina, dan kalau nak pergi peringkat lebih tinggi pun boleh selepas itu. Okey. Maksudnya bukanlah mata semata-mata ambil sijil untuk kerja. Tak. Maksudnya kalau berminat juga untuk sambung ke peringkat lebih tinggi, mungkin diploma, ijazah, masih lagi ada laluan. Ada laluan. Jadi maksudnya jangan risau. Jalan tu ada. Di sini bermula. Di sinilah anda bermula. Dan mungkin anda berakhir di peringkat yang lebih tinggi. Kita tak tahu. Tapi tapaknya di sini. Jadi di Kolej Komuniti Kuantan, kita antara IPT, Institut Pengajian Tinggi Awam, yang menyediakan platform lah untuk anda-anda yang ingin mengubah nasib. Ria lah pula Jadi sebagai akhirnya, Puan Zarina, boleh tak kongsikan sikit? Dah berpengalaman kan, berjumpa dengan pelbagai latar belakang pelajar dengan pengalaman yang lama kan. Jadi boleh tak bagi nasihat sikit, saranan kepada orang kata pelajar-pelajar ataupun mereka-mereka yang menonton video ni untuk khususnya mungkin untuk ajak sertai ke kolej komuniti ataupun nasihat yang berguna lah. Silakan. Okey, untuk pelajar-pelajar di luar sana, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam masa 24 jam hidup kita satu hari, berapa lama kita duduk berada di dalam bangunan? Cuba anda fikirkan. So kalau kita tengok almost 24 jam sehari kita berada di dalam bangunan, dan bangunan itu adalah inspirasi daripada arkitek yang membina dan mereka bentuk bangunan. Jadi nampak dekat situ sebenarnya kita boleh nampak paling dekat dengan kita adalah seni bina. So dekat sini kita boleh nampak kepentingan teknologi seni bina yang ada di sekeliling kita sebenarnya kalau kita nak. So untuk adik-adik yang berminat dengan program teknologi seni bina, jangan takut kalau dengar program teknologi seni bina, jangan takut rasa seni bina tu rasa macam susah ke apa ke, sebab kita bermula dengan sijil teknologi seni bina. InsyaAllah dekat sini kita akan memberi segala asas kemahiran yang kita boleh asah, yang anda tak tahu pun anda boleh buat. Dan untuk sebagai platform basic, platform asas platform yang anda boleh keluar dekat luar sana untuk bekerja, untuk sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Sebabnya di sini adalah tempat kita bermula. Untuk kita punya program teknologi seni bina ini. Jadi tadi kita dah dengar sedikit saranan dan juga nasihat perkongsian daripada Ketua Program Teknologi Seni Bina Kolej Komuniti Kuantan, yang mana saya juga sendiri terkesan dengan saranan tadi, yang mana kita paling dekat dengan kita sendiri bangunan yang hari-hari kita guna, hari-hari kita masuk. Jadi itu sangat dekat dengan program Teknologi Seni Bina. Jadi jangan lupa, kalau anda berminat untuk belajar, untuk mendalami, jangan risau. Macam mana saya ulang balik apa yang Ketua Program Puan Zarina cakap tadi, yang kita adalah di mana anda bermula. Kita adalah pemula. Anda bersama dengan Kolej Komuniti Kuantan dan mula untuk belajar, dan insya-Allah laluan kerjaya, laluan untuk anda menyambung ke peringkat lebih tinggi itu ada. Okey, jadi
kita nak ucap terima kasih kepada Puan Zarina kerana kesudian orang kata bersama meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Jadi kita nak bagi tahu bahawa kita ditaja oleh kafe Dandelion Cafe di College Community Kuantan, iaitu menaja kopi kita, kopi Dandelion. Jadi kita nak bagi kepada ketua program kita untuk merasailah kopi kita. Jadi siapa yang berminat untuk merasai kopi Dandelion, kopi asli daripada kampung, boleh datang ke Intake Center di College Community Kuantan di Blok A, iaitu pada mula 8 pagi hingga 5 petang. Kita ada bukan setakat kopi, macam-macam menu kita ada. Jadi boleh datang rasa sendiri makanan yang ada kat situ. Jadi untuk anda di luar sana, jangan lupa follow, like, komen dan share Facebook, Instagram dan juga YouTube College Community Kuantan. Sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.